Zakat emas 999 macam mana? Apa syarat-syarat yang akan menyebabkan kita untuk menjadi pembayar zakat? Dan apa situasi-situasi kita tak perlu bayar zakat? Jadi saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan dealer aktif Public Gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas. Pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Penulis buku Misi Bebas Hutang. Jadi tuan-tuan, Tuan Mentor Tuan Zulkifli Syafi'i bagi tahu apa? Dua sahaja sebab berlaku masalah keuangan. Dua sahaja kenapa berlaku banyak masalah keuangan. Pertama, tidak ada simpanan. Tidak ada simpanan. Macam mana nak selesaikan masalah tidak ada simpanan? Baca buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Dan masalah yang kedua, masalah keuangan kedua yang berlaku ialah banyaknya hutang. Jadi nak selesaikan masalah berkaitan dengan hutang ataupun nak tahu ilmu-ilmu berkaitan dengan keuangan, mesti baca buku Misi Bebas Hutang. Jadi dua buku ni saling melengkapi. Tuan-tuan perlu baca kedua-dua buku ini untuk tahu cara terbaik untuk buat simpanan dan juga cara terbaik untuk menguruskan hutang dan juga keuangan. Jadi berbalik kepada topik kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan, ramai ni orang ni dia takut simpan emas. Dia takut simpan emas. Macam mana dia takut simpan emas ni? Dia kata, oh, kalau aku simpan emas kena bayar zakat lah. Dia takut. Dia ingat ke bermula sahaja dia beli emas terus kena bayar zakat. Sebenarnya bukan macam tu. Bukan macam tu. Bukan semua orang yang menyimpan emas perlu bayar zakat. Sebab apa? Nak jadi pembayar zakat, nak jadi orang yang perlu membayar zakat ni, dia ada syarat-syarat dia. Bukan semua orang yang simpan emas perlu bayar zakat mesti melengkapi ataupun cukup syarat-syarat tersebut. Dua syarat sahaja untuk kita bayar zakat. Jadi zakat ni berbeza zakat emas 999, zakat jenis pelaburan, gold bar ataupun dinar, dengan zakat berkaitan dengan barang kemas, barang perhiasan. Jadi tuan-tuan, hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan zakat 999. Macam mana? Macam mana perkiraan zakat 999. Jadi tuan-tuan, hanya dua syarat saja untuk bayar zakat. Pertama, mesti cukup nisab. Dua syarat bayar zakat. Pertama, mesti cukup nisab. Okey, mesti cukup nisab. Nisab ni apa? Bilangan gram dia. Berapa gram yang perlu ada. Okey, berapa gram yang perlu ada? Kita mesti ada 85 gram. 85 gram. Okey, saya tunjuk contoh emas dalam bentuk gram ni. Andai kata kita simpan ni dalam bentuk kad macam ni. Okey, emas public gold ni dalam bentuk kad. Jadi ini saya ada satu kad. Ni maksudnya saya ada 1 kilogram. Okey, seterusnya 2 kilo bukan, ni 1 gram. Saya ada lagi 1 gram lagi. Ini dah jadi 2 gram. Ada lagi, ini 3 gram. Ada lagi, ini jadi 4 gram. Maksudnya kita perlu simpan emas dalam bentuk kad macam ni. Kita simpan 5, 6, 7, sampai 10, sampai 20, sampai 50, sampai 60, 70, 80, sampai cukup 85 keping kad macam ni. Barulah melayakkan kita menjadi pembayar zakat. Tu pun baru syarat pertama. Syarat pertama. Syarat kedua belum lagi. Jadi mesti ada 85 keping kad yang jenis 1 gram ni. Kalau kita kumpul yang public gold ni, mesti ada 85 keping lah emas yang 1 gram ni. Ataupun kalau kita tak nak kira dalam bentuk gram, 1 gram ni, dalam bentuk gold bar ni, dalam bentuk 1 gram ni, kita boleh juga kira dalam bentuk dinar. Dalam bentuk dinar. Okey, ini adalah dinar public gold. Berat dia 4.25 gram. Berat 1 dinar ni 4.25 gram. Jadi berapa banyak dinar yang perlu kita kumpul untuk untuk melayakkan kita jadi pembayar zakat? Berapa untuk mencukupkan nisab pembayar zakat ni? Kalau kita simpan dalam bentuk dinar, kita kumpul 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar. Kalau 1 dinar 4.25 gram, kalau 2 dinar kita jadi 8.5 gram. Jadi nak cukupkan 85 gram, jadi 2 dinar darab dengan 10. Maksudnya kita kena ada 20 keping dinar yang berat dia 4.25 gram ni, sebanyak 20 keping. Jadi 85 gram ni bersamaan dengan 85 gram. Jadi kalau kita simpan dalam bentuk dinar, yang sekeping ni, yang 1 dinar ni kita perlu ada 20 keping. 20 shilling dinar.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, 15, 18, 19, 20. Cukup 20 baru kita cukup syarat yang pertama. Ataupun kita simpan terus dalam bentuk 5 dinar. Nah, 5 dinar berat dia 21.25 gram. Kalau kita simpan dalam bentuk 5 dinar, kita perlu ada 4 keping 5 dinar ni. Ada 5 dinar dah jadi 10. Ada 5 dinar lagi jadi 15. Ada 5 dinar lagi jadi 20. Jadi apabila dah cukup 20 dinar, baru syarat pertama kita dah terlepas. Maksudnya syarat pertama tu dah kena. Tapi tak semestinya bayar zakat lagi apabila kita dah cukup syarat pertama. Mesti ada syarat yang kedua. Apa dia syarat kedua? Untuk kita menjadi pembayar zakat, syarat yang kedua ialah cukup haul. Nak cukup haul iaitu selama 12 bulan. Maksudnya kita simpan emas 85 gram tanpa diusik ataupun 20 dinar tanpa diusik selama 12 bulan. Maksudnya anda kata 85 gram tu cukup pada Januari tahun ni. Maksudnya Januari tahun 2022. Bila kita perlu bayar zakat? Apabila dah cukup 12 bulan iaitu Januari 2023 baru kita perlu bayar zakat. Mesti cukup syarat, dua syarat ni, cukup nisab 85 gram ataupun 20 dinar. Yang kedua mesti cukup haul iaitu 12 bulan. Okey, saya bagi situasi. Situasi keadaan macam mana kita ni perlu bayar zakat ataupun tidak. Andai kata, saya cerita sikit, andai kata kita dah ada 85 gram. Kita dah simpan 85 gram ataupun kita dah simpan sebanyak 20 dinar. Tapi kita simpan 20 dinar ni tak sampai 12 bulan. Maksudnya 20 dinar ni sempurna milik kita dalam masa 11 bulan sahaja. Dan masuk ke bulan ke-12 kita nak guna duit, kita jual emas tersebut ataupun kita hadiahkan kepada orang lain. Maksudnya dinar-dinar emas-emas yang ada dalam simpanan kita itu dah berkurangan. Dah berkurangan. Anda kata kita ada 20 dinar, dah jadi 18 dinar ataupun 20 dinar. Kita hadiah kepada orang ataupun kita jual, maka apabila syarat pertama kita mencukupi, dah layak, maksudnya kita cukup nisab 20 dinar dah, tetapi tak cukup haul dia, tak cukup haul dia, maksudnya tak sampai 12 bulan kita simpan, maka kita tak layak untuk jadi pembayar zakat. Ataupun tuan-tuan, yang kedua kita simpan, kita cukup nisab dia, kita cukup haul dia, kita cukup bilangan bulan selama 12 bulan, kita cukup 12 bulan. Kita simpan emas tu cukup 12 bulan, bukan malah lebih. Contoh kita simpan emas ni dah 18 bulan, tetapi kita simpan emas ni tak cukup pun 85 gram ataupun tak cukup pun 20 dinar. Maksudnya anda kata kita simpan 80 gram emas ataupun 19 dinar emas ni selama melebihi 12 bulan. Maksudnya 13 bulan, 14 bulan, 15 bulan, 20 bulan, kita masih tak layak untuk menjadi pembayar zakat. Sebab apa? Syarat untuk cukup haul ni tak jadi kepada diri kita. Apatah lagi kedua-dua syarat ni tak sempurna. Apatah lagi dua-dua syarat ni tak sempurna, maka kita tak perlu bayar zakat. Jadi untuk menjadi pembayar zakat mesti wajib ikut dua syarat ni. Pertama, cukup nisab 85 gram ataupun 20 dinar, dan 85 gram 20 dinar ni kita simpan selama melebihi 1 tahun ataupun 12 bulan, barulah kita layak bayar zakat. Dan berapa banyak zakat yang perlu dikeluarkan? 2.5 gram sahaja. 2.5 gram sahaja daripada nilai zakat, ataupun dalam bentuk dinar hanya 1/2 dinar sahaja. 1/2 dinar sahaja yang perlu kita bayar zakat. Anda kata 20 dinar ni dalam Allahumma salli ala Muhammad, dalam 24,000. Dalam 24,000, maka zakat yang dikenakan hanyalah RM600 sahaja. RM600 sahaja. Jadi tuan-tuan, Tuan Adam bagi tahu apa? Dia bagi tahu makin banyak pembayar zakat, makin kukuh ekonomi umat. Makin banyak pembayar zakat, makin kukuh ekonomi umat. Jadi ayolah kita menjadi pembayar zakat dengan menyimpan emas. Dan berapa lama tempoh yang kita nak ambil supaya kita menjadi pembayar zakat ni? Andai kata kita simpan 1 gram setiap bulan. Sebulan ni 1 gram. Lepas tu bulan kedua 1 gram lagi. Bulan ketiga 1 gram. Maksudnya kita simpan 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram. Nak cukup 85 gram ni kita ambil masa 7 tahun 1 bulan.
ambil masa 7 tahun 1 bulan. Maksudnya tahun ke-8 baru kita menjadi pembayar zakat. Jadi sepanjang kita beli emas ni, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, masih tak perlu bayar zakat lagi. Sebab apa? Gram-gram emas kita tu tak cukup lagi. Andai kata selepas cukup 85 gram, iaitu tahun ke-8, barulah kita perlu membayar zakat. Jadi tuan-tuan jangan risau simpan emas takut bayar zakat. Jangan risau. Sebab apa? Kita nak jadi kaya. Kalau kita nak jadi kaya, kita kena jadikan diri kita ni pembayar zakat. Sebab apa? Hanya orang kaya sahaja yang bayar zakat, tetapi orang miskin yang menerima zakat. Jadi ayuh mulakan simpanan pertama, simpanlah dalam bentuk emas. Ayuh kita menjadi pembayar zakat. Jadi macam mana nak mulakan simpanan emas? Memulakan simpanan emas percuma sahaja, tidak ada apa-apa bayaran yang dikenakan. Macam mana nak jadi ahli? Hanya klik link website saya ni. Ada link website saya di atas ni. Hanya klik di sana, semua di situ diceritakan ilmu-ilmu yang mahal, perkongsian ilmu-ilmu yang mahal. Jadi nak daftar ahli, buka klik link sahaja. Dia akan keluar, hai, saya Muhammad Amirullah bin Mazuki, ada atas ni daftar percuma. Jadi klik saja daftar percuma, masukkan maklumat, nama penuh, nombor IC, email, nombor telefon, pilih cawangan Public Gold. Tuan-tuan dah jadi penyimpan emas bersama Public Gold. Nanti saya akan guide tuan-tuan. Saya akan guide tuan-tuan untuk menjadi penyimpan emas yang berilmu. Jadi bermula hanya dengan RM100, tanpa perlu ada modal yang sangat besar. Ada RM100 dah boleh memulakan simpanan emas. Dan yang pasti adalah simpanan emas bersama Public Gold ni adalah patuh syariah. Patuh syariah maksudnya kita beli emas, kita dapat emas. Dan simpanan emas dengan Public Gold semestinya mudah. Mudah. Kita tak perlu pergi ke mana-mana, duduk di rumah saja kita dapat beli emas dan kita dapat fizikalkan emas tersebut. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.